Jangan faham Tuhan itu beranggota badan. Itu dipanggil mujassimah. Hukumnya sesat lagi kafir. Jangan main-main, bahaya gitu. Mereka berkedudukan sampai ada yang bertugas di dalam jabatan agama. Jadi menteri pun ada. Apa ajaran tu? Namanya Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud alif lam mim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Hudan lil muttaqin, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan yakni mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat 1 hingga 5 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama.
Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi atau kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. An Anasin, dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan berkata hukama, man sabara zafira, barang siapa berhati-hati maka ia akan beruntung. Moga-moga dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, memberikan kurniaan kepada kita dapat hadir ke rumah Allah untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah, dan dapat pula kita duduk nak mengisikan masa-masa usia kita dengan kebaikan, dengan menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi SAW dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Moga-moga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang beruntung dunia, dapat taat kepada perintah Allah, dan untung akhirat, dapat masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita, kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, iaitu pada muka surat 4, kitab Jawi Lama pada muka surat 4, 7 baris daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Iaitu kita nak sambung pada pengajian kitab kita ni, iaitu pengajian sifat 20, bab sifat 20, iaitu kita sambung pada sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 saya bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, keenamnya wahdaniyah, artinya esa, zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada yang menduai pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Lawannya la yakunu wahidun fima dzukira, artinya tiada ia esa pada barang yang tersebut itu, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, artinya bermula Tuhan kamu iaitu Tuhan yang esa. Baik. Ini perbahasan sifat yang ke-6 daripada 20 sifat yang wajib kita kena tahu, kita kena belajar. Jadi ini sifat yang ke-6. Jadi macam biasalah, macam yang saya dah ajar sebelum-sebelum ni, untuk kita faham setiap satu sifat ni, maka kita kena bawa 5 poin. Ingat balik macam kita belajar sebelum-sebelum ni, sifat-sifat yang sebelum ni, mesti ada 5 poin atau 5 perkara. Poin yang pertama atau perkara yang pertama ialah nama dia. Nama sifat tu apa dia? Jadi nama sifat ni, nama dia wahdaniyah. Wahdaniyah.
Okey. Tak kisahlah nak boh cakap nak boh tulisan Rumi pun tak apa. WAHDI wahdaniyah DINIYYAH macam tu. DI pula DA wahdaniyah. Itu pun pening kan ni. Nah, wahdaniyah. Ikut pandai je lah. Tu tulisan Rumi dia. Tapi kalau tulisan Arab dia waw hadal alif nun ya ta marbutah. Wahdaniyah. Okey, itu nama dia yang pertama. Lepas tu kita pergi poin yang kedua. Bahagian yang kedua, perkara yang kedua, iaitu ertinya. Erti ni maknanya terjemah bahasa. Sebab wahdaniyah ni mana kita faham, dia bahasa Arab. Kena terjemah ke dalam bahasa ibunda kita lah, bahasa Melayu kita ni. Maka wahdaniyah itu, kalau tengok dalam kitab ni, dia kata ertinya Esa. Makna wahdaniyah tu artinya Esa. Esa. Sebab perkataan wahdaniyah tu sendiri berasal daripada perkataan wahidun ataupun ahada. Kalau kita wahidun benda, belajar semua hantar anak ngaji sekolah pasti tu kan, cucu kita pergi tu, wahidun satu, isnani dua, tu. Jadi wahidun maknanya satu, nak mengatakan bahawa Tuhan itu satu, Allah itu satu. Tetapi ulama dia berhati-hati. Ini bijaknya ulama. Ulama dalam kitab dia tak guna perkataan satu. Sebab tu bila diterjemahkan wahdaniyah ke dalam bahasa Melayu, dia tak maksudkan satu, dia kata Esa. Kerana apa? Kerana satu tu boleh lagi memberi waham. Waham ni maksudnya kekeliruan. Kerana takut-takut orang faham satu, kerana satu tu boleh dibahagi dua. Betul tak? Satu kan boleh bagi dua. Satu bagi dua jadi berapa? 6. 0.5 ataupun setengah. Kita sebut 1/2 ataupun 0.5 lah. Gitu. Jadi makna setengah. Jadi kalau faham satu boleh bagi dua jadi setengah, dah takkan Tuhan gitu. Allah satu tapi boleh potong dua. Jadi setengah Allah, setengah Allah. Jadi sebab tu ulama ambil langkah yang lebih selamat dengan tidak menterjemahkannya dengan perkataan satu. Tapi perkataan yang lebih selamat nak diguna pakai ialah perkataan Esa. Tapi untuk kita menerangkan pada orang, tak apalah kita kata satu. Sebab kalau tidak sampai ke sudah tak selesai. Wahdahnya tu pun dia Ustaz, Esa. Esa tu pun dia Ustaz, Esa. Daklah Esa tu pun dia Ustaz, Esa. Bila nak habis itu, dah bergaduh situ. Dia kata tak faham Esa. Tak apalah cakap Esa tu maknanya satu. Tapi satu yang fahamnya tak boleh lagi dipecah. Tak boleh lagi bahagi-bahagi. Satu yang solid, yang Esa. Macam tu. Tu kataan paling selamat diguna pakai ialah Esa. Boleh? Tu. Sama juga dengan kalimah ahada. Ahada tu makna tunggal. Jadi maknanya Allah tu tunggal. Maksud tunggal mana? Hanya Allah, tak ada yang lain. Satu tu je, Esa je. Tidak sama dengan yang lain, tidak ada keserupaan dengan yang lain, tidak ada yang lain itu, melainkan hanya ada Allah. Macam tu maksudnya. Baik. Okey, lepas tu kita pergi Esa tu Esa apa? Maka ulama bahagikan pula Esanya Allah Ta'ala itu, untuk lebih kita tahqiq lagi kuat kita faham, maka ulama membahagikan Esanya Allah Ta'ala itu pada 3 aspek. Ada 3 kedudukan dia ataupun segi dia. Apa dia? Yang pertama, Esa pada zatnya. Zat ni apa? Zat ni makna diri. Diri Allah Ta'ala itu Esa. Nanti kita akan hurai apa maksud zat Allah Esa. Dia panjang huraian dia. Kemudian yang keduanya, dari segi sifat. Sifat Allah itu pun Esa.
Nampak dia kata esa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Semua sifat Allah itu esa, tunggal, satu. Kemudian yang ketiga, dari segi af'alnya, iaitu perbuatannya. Sini dia kata dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Perbuatan Allah juga esa. Perbuatan Allah juga tunggal, satu. Okey, baik. Itu baru pada sudut poin yang kedua, iaitu erti, baru terjemah bahasa saja. Apa tu wahdaniyah? Wahdaniyah artinya esa Allah pada zat, sifat dan af'alnya. Kena jawab macam tu. Boleh? Jadi kalau orang tanya apa tu wahdaniyah, maka jawab wahdaniyah itu artinya esanya Allah Ta'ala itu dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya, atau cakap Arabnya af'alnya. Boleh? Boleh tak takat ni? Kalau boleh ganti saya kalau tak datang. Itu belajar, nak ceritanya belajar ni bukan payah sangat. Yang penting kita fokus betul-betul dan faham betul-betul. Tak faham boleh tanya. Gitu. Jadi itu dia. Itu dari segi poin yang kedua, yakni erti. Pergi poin yang ketiga. Perkara yang ketiga pula. Apa poin ketiga? Maknanya. Makna esa tu macam mana? Apa makna zat Allah esa, sifat Allah esa, perbuatan Allah esa? Apa maknanya? Maka di sini huraian yang agak panjang lah. Bermula maknanya iaitu tiada yang menduai. Tak ada duaan, tidak ada yang kedua. Maksud dia macam tu. Kalau tak ada kedua, tak ada lah yang ketiga. Tak ada ketiga, tak ada keempat. Gitu. Maksudnya macam tu. Tapi kalau dah ada yang kedua, biasanya naik ketiga. Naik keempat lagi senang. Kata tok guru saya lah. Yang faham, tak faham sudah. Sebab dia kata formula dia jari ni. Jari ni. Kita sini lah. Nak dapat yang pertama tu payah nak naik. Nak naik tu, nak ngorat dia payah. Dapat dah nombor 1. Nak naik yang kedua pun dia kena naik lagi. Nampak? Dia kena naik. Tu payah agak tu. Perang habis lah. Tak balik rumah berapa hari. Pumpang orang. Akhirnya dapat dapat lama sikit. Nak masuk ketiga dia turun. Dia dah mudah sikit. Kadang-kadang yang nombor 1 support. Sebab nak balas dendam pada yang kedua. Masuk keempat lagi turun. Lagi senang. Faham tak itu selingan sikit. Tu tak ada kena mengena dengan esa ni. Saja. Baik. Balik ke kitab kita ni. Baik. Jadi bermula maknanya iaitu tiada yang menduai. Makna tak ada yang kedua. Pada apa? Pada zat Allah. Makna zat Allah satu. Tak ada zat yang kedua, zat yang ketiga, zat yang keempat. Gitu. Sebab tu dia kata tiada yang menduai. Tu. Pada zatnya dan segala sifatnya. Sifat Allah pun begitu. Tak ada sifat Allah tu ada sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat. Habis kita mengaji ni kan Allah ada 20 sifat. 20 sifat tu kategori sifat. Tapi setiap satu sifat tu hanya satu. Maksudnya tu. Faham tak? Contoh macam sifat kudrat. Berkuasanya Allah Ta'ala. Kudrat Allah tu esa. Satu sifat tu je kudrat Allah. Tak ada kudrat 1, kudrat 2, kudrat 3. Tak ada. Ataupun juga contoh lagi basar, yakni melihat. Melihatnya Allah itu esa. Satu melihat Allah. Bukan melihat 1, melihat 2, melihat 3. Macam kita makhluk, melihat kita berapa? Melihat kita ada berapa? Ke tak melihat? Melihat kita dua. Kan ada 2 mata sini. Tutup mata kanan, mata kiri pula nampak. Tutup mata kiri, mata kanan pula nampak. Jadi melihat kita 2. Ingatkan, lagi banyak tu lagi hebat. Tak, lagi banyak tu lagi cacat. Lagi kurang. Lagi bermasalah. Sebab apa? Bila ada 2, itu tandanya lemah. Bila lemah, mata kanan dah mula rabun, tak berapa nampak. Barulah pergantungan harap pada mata kiri.
Juga telinga kita Allah buat dua. Kadang-kadang ada orang dia pekak sebelah. Tak macam mana tahu dia tu, kan? Agaknya suka duduk bawah speaker. Jadi sebelah dia pekak, sebelah kuat sangat. Pom pom pom. Yang sebelah ni tak apa lagi, selamat lagi. Akhirnya pekak sebelah. Kalau kawan sembang sebelah sini, sini cakap belah ni, kata. Sebab sini dengar, sini tak dengar, dia kata. Jadi menunjukkan kelemahan. Memerlukan pertolongan yang lain. Sebab tu ada bantuan yang kedua. Kadang sebab kalau satu je, contoh kalau Allah buat mata kita satu, yang tu rosak mampu lah kita. Jadi Allah buat spare dah situ. Adapun Allah tak perlukan yang kedua, kerana penglihatan Allah takkan pernah rosak, pendengaran Allah takkan pernah rosak. Adapun kita memerlukan spare part, atau memerlukan pergantungan yang kedua atau yang ketiga dan sebagainya. Gitu. Sebab kita ni masuk dalam kategori lemah. Allah tak begitu. Sebab tu sifat Allah Esa. Maknanya kata tiada yang menduai. Zat Allah tiada menduai, sifat Allah pun tiada yang menduai. Itu maksudnya. Dan lagi pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala juga tiada yang menduai. Perbuatan Allah Ta'ala tu tak ada perbuatan yang kedua dibantu. Tak ada, sekali tu. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tak adalah perbuatan Allah disupport pula oleh perbuatan yang satu lagi. Tak ada. Tiada yang menduai pada perbuatannya Allah. Okey. Boleh setakat ni? Okey, kalau boleh kita nak masuk dia agak detail sedikit. Saya rasa macam dah ajar ni ke belum? Ke tuan-tuan pun tak ingat? Belum ya? Tak apalah. Mungkin tempat lain kot. Ulang balik pun tak apa dah. Jangan bulan depan ulang lagi bila nak habis tak ya? Kan? Baik. Yakni kita akan masuk dia perkara ni agak detail sikit lah. Dalam kitab ni tak ada. Kalau tengok kitab dia tak tulis, sebab kitab ni dia asas sahaja. Kalau nak tahu yang saya nak cerita pas ni dia ada dalam kitab tauhid yang tebal-tebal sikit. Macam Faridatul Faraid. Lagi apa? Lagi yang seangkatan dengan dia lah, yang agak tebal sikit. Yang basic-basic biasanya dia tak tekan sampai bab ni, sebab memadai bagi orang awam faham tiada yang menduai pada zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Cukup setakat tu. Tapi untuk lebih tahqiq, untuk lebih lagi kita faham betul-betul, jelas betul-betul, maka ulama buat satu formula. Nama formula tu 5 kam nama dia. Istilah dia orang panggil 5 kam. Apa tu 5 kam? Okey, baik. Ada whiteboard ke? Tak ada? Ada. Senang ke susah nak ambil? Ya, susah ke senang? Kalau boleh lah. Ada alang-alang kan kita mengaji, biar betul mengaji betul-betul lah. Boleh lah? Tak menyusahkan ke? Tak ada. Okay, saya terang sikit-sikit dulu lah, sementara nak tunggu ketibaan whiteboard. 5 kam. Kam tu maksudnya bilangan ataupun berapa. Kita cakap Arab kan, kam umruka, berapa umur kamu kan. Kam tu maksudnya berapa. Makna bila sebut berapa ni, dia adalah berbilang. Berbilang ni maksudnya lebih daripada satu. Maka ulama membahagikan pula kam tu kepada 2 jenis. Satu namanya kam muttasil, satu lagi namanya kam munfasil. Okey. Satu namanya kam muttasil, satu lagi namanya kam munfasil. Kam muttasil, muttasil tu mim ta sad lam. Muttasil ni dia ambil daripada perkataan wasala. Wasal kalau kita belajar ngaji Quran, apa makna wasal? Ngaji Quran. Wasal makna apa? Wasal makna sambung. Kan wasal kan ada 2, satu wasal, satu lagi waqaf. Waqaf tutup, berhenti. Wasal sambung. Jadi muttasil asal kataan ni wasal. Jadi maknanya muttasil ni yang bersambung ataupun yang berhubung.
yang bersambung, yang berhubung, macam tu. Lebih kurang. Adapun munfasil, munfasil ejaan dia mim nun fa shad lam. Mim nun fa shad lam, munfasil. Okey, munfasil. Munfasil mim nun fa shad lam. Munfasil pula dia berasal daripada perkataan faslun. Fa shad lam. Faslun, fa shad lam. Faslun ni apa dia? Faslun artinya kelas. Kelas ni makna apa? Pembahagian lah. Jadi munfasil itu terbahagi ataupun dengan kata lain terpisah. Kata lawan bagi mutasil tadi. Mutasil bersambung atau berhubung, munfasil berpisah, yang terasing, tidak bersambung. Okey, boleh. Sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ni kita nak rodkan dia. Rod tahu rod. Rod tu maksudnya menolak. Kita nak faham sifat wahdaniyah, maka kita kena tolak 5 kam. 5 kam. 5 kam. 5 beberapa. Maka kita pecahkan dia kepada 3 bahagian. Iaitu yang pertama zat, yang kedua sifat. Oh, suara ya? Boleh? Boleh Okey, zat, sifat, yang ketiga af'al. Ataupun perbuatan lah. Af'al tu maksudnya perbuatan. Zat, sifat, af'al. Zat, diri Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Setiap 3 ni pula dipecahkan pada 2. Cuma satu ni je satu. Jadi semua sekali ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni panggil 5 kam. Okey, 5 ni panggil 5 kam. Setiap 2 ni pula dia tadilah yang saya sebut tadi, muttasil satu dia. Satu lagi munfasil. Tu belakang ada sebut dah. Pandai tu. Muttasil, ini pun sama tak? Muttasil juga. Ini munfasil. Yang satu ni munfasil sahaja. Okey. Kemudian setiap ni kita buh, nama dia kam. Jadi kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Okey. Baru saya terang setiap satu tu. Kam pertama, kam muttasil pada zat. Yang kedua, kam munfasil pada zat juga. Yang kedua, yang tengah tu pula, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Dan yang terakhir belakang sekali tu, kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Okey. Dan semua 5-5 ni bukan untuk kita pegang, tapi untuk kita tolak. Tolak tu maksud apa? Tidak layak kepada Allah. Macam tu. Tidak sepatut dikatakan kepada Allah. Contohnya begini. Baru kita pergi yang pertama. Allah Ta'ala ada zatnya. Zat tu apa? Zat tu diri Allah. Diri Allah itu tidak, bukanlah kam muttasil, beberapa yang bersambung-sambung. Diri Allah bukanlah sesuatu yang berhubung-hubung, beberapa yang berhubung-hubung, bukan macam tu. Contohnya maksud dia, zat Allah Ta'ala tidak bercantum atau tidak bersusun-susun. Itu maksudnya. Adapun zat kita makhluk bercantum tidak? Cantum. Kan, kepala cantum dengan badan, tangan cantum dengan badan, jari ni cantum dengan tangan. Bila barang bercantum, boleh berpisah atau tidak? Boleh. Itu yang ada aksiden putuh tangan, putuh kepala, sebab dia barang cantum. Bila barang cantum boleh berpisah. Adapun Allah Ta'ala tidak begitu. Tu maksud kam muttasil. Mana zat Allah
zatnya tidak bersambung-sambung, bukan beberapa yang bersambung-sambung. Tu maksud kam muttasil pada zat. Tu maksud dia. Secara ringkas mudah fahamnya, zat Allah Ta'ala tidak bercantum atau tidak tersusun-susun daripada juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat dan sebagainya. Allah tak bercantum dari segi darah. Allah ni ada dalam badan Allah ada darah, ada tulang, ada tak mengarut. Yang bercantum-cantum tu kita. Jasad kita ni terjadi, diri kita ni terjadi dengan sebab bercantumnya beberapa, kita istilahkan apa, beberapa organ lah. Tulangnya, darahnya, uratnya, jantungnya, macam-macam lah. Bercantum-cantum. Dan juga kita kena tolak bahawa zat Allah Ta'ala itu tidaklah bercantum dan tidak tersusun dalam bentuk anggota-anggota. Seperti tangan, kaki, kepala dan macam-macam. Jangan faham gitu. Tu yang ada kepercayaan tu lah, tak tahulah percayaan mana kan. Dia buat tangan banyak, sampai 6 tangan. Ternyata awak banyak tangan, Tuhan banyak kerja, dia kata. Dia faham Tuhan ada tangan macam dia. 6 tangan. Sekalipun 6, kalau 6 tangan tu dah buat semua untuk orang Selangor dan orang Perak, kami tangan tak cukup. Tuhan jawab gitu. Habis dah, mana boleh, mustahil. Tidak begitu. Kemudian jangan faham Tuhan itu beranggota badan. Itu dipanggil mujassimah, golongan yang mentajsim, yakni menjisimkan Allah, menyatakan Tuhan itu beranggota. Hukumnya sesat lagi kafir. Jangan main-main, bahaya gitu. Jadi kena hati-hati kan. Di tempat kita ni sudah mula tersebar ajaran ini. Apa ajaran tu? Namanya Wahabi. Hati-hati. Sini saya tak tahulah, maka hati-hati. Ada di Selangor ada juga kan. Di Perlis lagilah kan. Di Perak pun ada suku-suku gitu. Dia tersebar. Malah bahayanya mereka ni, mereka berkedudukan sampai ada yang bertugas di dalam jabatan agama. Ada. Malah lebih parah lagi, jadi menteri pun ada. Tapi pahaman dia pahaman ini. Pahaman apa? Mengatakan Tuhan bertangan. Dia kata Tuhan ada tangan. Berdasarkan apa? Dia jumpa ayat Quran, Allah sebut yadullah fawqa aydihim. Kalau kita mengaji bahasa Arab, yadun maknanya tangan. Jadi bila disambungkan yadullah, maknanya tangan Allah. Jadi dia faham ayat tu sebut tangan Allah, maka dia pun faham tangan. Kita tanya dah macam mana maksud yadullah tu? Oh, Allah ada tangan lah, dia kata. Tangan kok mana? Taklah tangan Allah lah. Tak sama lah macam tangan kita, tapi tangan Allah lah. Walaupun dia cakap gitu, kata ulama, faham itu faham sesat. Sebab dia boleh merosakkan pemikiran. Jenis manusia ni jenis fikir. Betul tak? Fikir kita pula jenis bayang. Betul tak? Kita bila fikirkan sesuatu akan membayangkan. Contoh macam saya katakan tuan-tuan, bayangkan kita di tepi pantai. Macam apa yang kita tengah fikir sekarang? Dia nampak ada ombak, tidak ada amoy lintah. Kat mana pula? Ada kan? Jadi cara manusia berfikir itu dengan cara membayang. Lepas tu orang buat lukis kartun, dia keluar awan, ting ting ting. Nak tengok kartun? Tak tengok kartun sini. Bagus sini baca Quran aja. Kan? Dia jadi awan gitu, lepas tu ada gambar. Maknanya itu cara manusia berfikir. Jadi bila dia kata tangan Allah lah, apa yang akan terlintas di fikiran manusia? Kita akan mula membayang tangan tu. Walaupun kita kata tapi tangan Allah, mungkin tangan Allah tu tough lagi kot. Mula. Sebab apa? Sebab apa sahaja yang kita bayang itu semuanya makhluk. Sebab apa? Sebab apa yang kita bayang itu adalah apa yang kita pernah lihat. Benda yang kita tak pernah lihat, kita boleh bayang? Tak boleh. Boleh bayangkan syurga? Tak boleh. Boleh bayangkan bidadari? Tak boleh. Tapi
dalam hadis kata bidadari ni perempuan yang lawa. Maka kita bayangkan rupa perempuan yang ada kat dunia ni. Cuma kita kata lawa lah. Kita bayang hidung mancung apa semua. Tapi hakikat sebenar jauh daripada apa yang kita bayang. Sebab kita takkan mampu bayang. Kerana apa? Sebab itu kita tak pernah lihat. Jadi Allah ni kita tak pernah lihat. Macam mana nak bayang Allah? Tak ni. Tapi bila sebut tangan Allah, dia akan mula membayangkan Allah itu bertangan. Itu bahaya. Situ yang jadi bahaya. Situ yang boleh jadi sesat. Jaga-jaga. Kan? Dia begini, penerangan dia kena jelas sikit lah. Tak faham boleh tanya nak. Dia gini, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, bukan wahabi, bukan syiah, bukan apa juga fikrah-fikrah yang baru mendatang. Tak ada. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, ikut ulama-ulama kita yang dulu sampai pendidikan mereka itu sampai kepada baginda Nabi SAW. Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, baik. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ini dia ada dua fikrah ataupun dua bentuk pemikiran ataupun dua pandangan. Dia ada dua pandangan. Okey. Dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat ni, ayat-ayat yang nampak ada keserupaan dengan makhluk ni. Jadi ada dua pandangan. Satu disebut pandangan salaf. Satu lagi disebut pandangan khalaf. Wahabi suka membahasakan kami berpegang pada pandangan salaf sehingga mereka mengaku mereka tu salafi. Hati-hati. Kita kena kenal siapa dia salaf, siapa dia khalaf. Kan? Jadi salaf ni siapa dia? Salaf ni S-A-L-A-F, salaf. Bukan salah. Kan salah pula tulis. Salaf. Salafi ni ataupun salaf, mereka yang hidup pada zaman kurun 1, kurun 2, kurun 3 sahaja. Habis itu sahaja. Tak ada 4, 5, tak ada. Kurun 1, kurun 2, kurun 3. Kurun 1, 2, 3 ni kurun siapa? Kurun 1 kurun sahabat. Zaman sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Kurun kedua kurun zaman tabi'in. Tabi'in ni ambil daripada perkataan tabi' ni maksudnya pengikut. Siapa pengikut? Orang yang mengikut sahabat. Siapa dia tabi'in? Mereka, kalau sahabat, siapa yang dikategorikan sahabat? Sahabat ni orang yang pernah jumpa Nabi, pernah duduk dengan Nabi, itu panggil sahabat. Adapun tabi'in, mereka tak pernah jumpa Nabi sebab mereka tak hidup sezaman dengan Nabi, tapi mereka dan sempat jumpa dengan sahabat Nabi, maka nama mereka tabi'in. Mungkin mereka pernah hidup dengan Saidina Abu Bakar ke, pernah duduk dengan Saidina Umar ke, Saidina Uthman, Saidina Ali atau mana-mana sahabat Nabi yang lain. Tapi dengan Nabi tak pernah. Sebab lahir-lahir je Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Tapi masa dia lahir sahabat ada lagi. Itu namanya tabi'in. Okey, kurun ke berapa? 2. Satu kurun ni berapa tahun? 100 tahun. Satu tahun ni sekira-kira seusia kita hidup. Jarang-jarang lah orang hidup 100 tahun kan? Tapi maknanya seusia hidup gitu. Jadi itu kurun kedua. Kurun ketiga pula namanya tabi'in. Dia dua kali tabi'in. Jadi maksud apa? Pengikut kepada pengikut. Pengikut mana? Yang ketiga ni, pengikut ketiga ni dia ikut pengikut yang kedua. Yang pengikut kedua ikut sahabat. Maksudnya macam tu. Jadi tabi'in dia tak pernah hidup dengan Nabi, memang tak pernah lah sebab tabi'in pun tak pernah. Dan tabi'in juga tak pernah hidup sezaman dengan sahabat Nabi. Saidina Abu Bakar apa dia tak pernah jumpa. Dia cuma dan hidup pernah jumpa dengan tabi'in. Tabi'in inilah yang kenal sahabat. Macam tu. Jadi inilah namanya kurun 1, kurun 2, kurun 3. Dan Nabi pernah sebut dalam hadis Nabi, inilah kurun terbaik kata Nabi. Kurun aku, kurun Nabi kata. Kemudian kurun sahabat, kurun selepas itu Nabi kata. Jadi selepas itu merujuk pada tabi'in, selepas itu yang kedua merujuk kepada tabi'in. Itulah kurun 1, 2, 3. Mana kalau ikut kalender Islam yang sampai hidup 300 tahun. Kita ni kurun ke berapa? Aja nak tengok.
Kita kurun ke berapa? Ke dah tak ada kurun dah kita? Kita kurun ke 14. Sebab kalender kita kan 1400. 1400. Dia baca nombor ke depan sekali tu. Jadi 14 tu kurun kita. Maknanya dah jauh dah lah. Tinggalkan geng-geng kurun 1, 2, 3 ni. Kurun 1, 2, 3 ni yang mula-mula awal dulu. Tu. Dan kurun inilah yang disebut mereka ini golongan salafus soleh. Salafus soleh. Sebab apa salafus soleh? Sebab waktu tu zaman boleh kata hampir 99% orangnya soleh-soleh belaka. Zaman tu zaman terbaik. Terbaik tak terbaik macam mana? Dalam kitab-kitab tasawuf cerita, orang yang hidup zaman tu sembahyang sunat mereka kebiasaannya 1000 rakaat. Khatam Quran biasanya paling minimum sehari sekali khatam. Tu orang biasa. Kalau orang hebat-hebat sikit 3 kali khatam sehari. Kita khatam juga 5 tahun sekali. Dah macam pilihan raya pula dah. Ada kan? Lepas tu ada gak yang tanya, betul ke ustaz ni? Dia kata, kalau 1000 rakaat sembahyang, dah bila nak makan tidurnya? Bila nak pergi pejabatnya? Dia kata. Saya nak tanya balik, kita ni bawah kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Masa ni milik siapa? Masa tu makhluk ciptaan siapa? Allah yang cipta masa. Masa ni Allah yang punya. Jadi soalan saya mudah je. Berkuasa atau tidak Allah memanjangkan masa bagi mereka? Masanya tetap sama 24 jam. Itu tidak berubah. Dari segi angkanya tetap 24 jam. Tapi dari segi lapangnya tu, boleh tak boleh Allah buat? Tu. Dia tetap 24 jam juga. Tapi mereka dan sembahyang sunat sampai 1000 rakaat. Lepas tu pergi pejabat, pergi kerja pun dan, niaga pun dan, makan minum pun dan. Zaman kita Allah dah mula tarik nikmat masa. Baru nak mula bunyi dah tik-tik, nampak? baru kam yang pertama ada 4 lagi. Bunyi dah tik-tik, nampak? Allah tarik nikmat masa. Jadi cepat masa kita. Cepat masa kita. Ni esok dah Jumaat dah. Padahal baru tengiang-iang khutbah Jumaat yang lepas. Baru sembahyang dia. Baru sembahyang kan Jumaat itu. Laju. Masa ni pelopak laju. Kan? Siang malam sekejap je. Tak tahu habis dah seminggu. Papa dah sebulan. Dah habis lah. 2022 habis lah. Masuk tahun baru lagi. Tahun baru azam baru pula. Padahal azam yang lepas tak selesai lagi. Kan? Azan lepas kata nak sembahyang surau lah, istiqamah jemaah, tak datang juga. Kali ni lah Ustaz, kali ni kita tengok pula macam mana. Kan? Tu. Nak ceritanya lajunya masa. Sebab apa? Allah dah mula tarik nikmat masa. Asalnya masa tu lapang, dah jadi sempit. Dah jadi sempit. Kalau ikut orang dulu-dulu, patutnya zaman dia lagi susah. Kan? Cuba kita bayangkan. Dan zaman dulu kalau nak basuh baju ada tak mesti basuh? Ada dobi tak? Ada dobi lagi. Zaman tu basuh mana? Basuh kat telaga, basuh kat air sungai. Agak-agak senang tak nak basuh. Dan kalau satu keluarga ada 5-6 orang, berapa banyak baju nak basuh? Basuh pula dengan tangan, bukannya campak kat sungai nanti ambil. Dapat campak hilang situ lah. Dah basuh sok basuh satu pula sok basuh. Dah habis basuh nak pergi nidai pula. Dah nidai nak angkat pula, dah angkat nak lipat pula. Kalau ikutkan masa depa habis kat situ je. Tapi tak. Nenek moyang kita surah Yasin dalam kepala. Surah Yasin dalam kepala. Hafal ingat. Kita tak payah kata dalam kepala, dalam rak pun cari tak jumpa. Mana tahu lah, sebuh sini dah buku Yasin tapi tak ingat lah kata. Cari tak jumpa kan? Tu nak cerita jauhnya lah keadaan kita sekarang dengan orang dulu. Dia begini dunia dengan akhirat ni berbeza. Dunia lagi maju ke depan lagi hebat, lagi naik ke depan, tahun depan lagi hebat daripada tahun yang lepas. Dia makin lama makin hebat. Telefon kita makin lama makin canggih.
Saya ingat lagi ayah saya dulu pakai telefon jenama Ericsson. Tu macam besar betul lari tu. Kalau nak cakap kena angkat antena tu. Kalau dia kan tak dengar. Angkat pula antena. Tekan bunyi sekilo dengar. Tit 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 tit. Oh, kan? Bunyi. Tapi yang tu pun dia rasa hebat sangatlah. Rasa tengok kalau time tu siapa pakai memang macam orang kaya sungguh, ha. Kan? Tu yang dia cakap tu orang sampai seluruh kampung dengar. Halo. Nak cerita yang dia ada telefon. Hebat ya. Kalau lah handset macam ni ada zaman tu, Allah, bubuih mulut tu, terkejut dia. Kan? Ada. Ingatkan zaman tu hebat dah telefon tu. Naik ke depan, makin lama makin canggih. Sekarang tak ada button dah. Kalau orang tua dulu dia bagi handset ni, nak telefon macam mana nombor tak ada ni, dia kata. Tak ada button, skrin saja. Kan, punya canggih, slide lah. Ini sekarang kita ingatkan handset kita canggih dah, main slide gini. Handset anak kita akan datang lah esok zaman dia, lagi 10 tahun, 20 tahun lagi. Kan, kita ni button tak ada, esok dengan skrin tak ada. Atau macam mana tak tahu. Kan, kau nak kat jari ni ke? Halo? Kita tak tahu. Nah, zaman makin lama makin canggih. Itu cerita dunia. Dunia ni makin lama makin nampak lawa, makin lama makin nampak cantik. Kita tengok lori zaman dulu dengan lori sekarang, rasa nak beli buat hobi. Kan? Padahal bukan mandu lori pun saja nak beli. Sebab lawa kepala lori dia, dengan design dia macam Transformers. Kalau lori zaman dulu, pintu pun tak ada. Kan? Betul lah, orang panggil lori hantu. Kan? Tu makin lama makin lawa, makin lama makin lawa dunia ni. Nak cerita tu, mana dunia ni makin lama makin hebat, makin ke depan makin hebat. Tapi akhirat tidak. Akhirat makin ke depan makin lemah, makin lemah. Akhirat yang hebat tu yang dulu, yang lagi lama, yang dulu itu lagi hebat. Tak percaya tengok ibadat kita dengan ibadat tok kita atau ayah kita, siapa lagi banyak? Kita ke depa? Depa banyak lagi. Kan? Depa banyak lagi. Ibadah tok kita dengan tok nyang dia. Tok nyang dia power lagi. Lepas tok nyang, tok apa? Tok nyut dia. Lepas tok nyut, tok dia lah. Kita pun tak tahu. Kan? Makna kata dulu. Sebab apa? Lagi dulu, lagi dekat dengan siapa? Dengan Rasulullah. Itu kata, kita dengan sahabat kalah banyak lah. Tiba-tiba ada orang hari ni mengaji bab agama, ngaji bab hadis, boleh condemn Imam Bukhari. Imam Bukhari dengan dia tu jarak masa berapa lama? Imam Bukhari dengan dia siapa lagi dekat tahun dia dengan Rasulullah? Dia boleh condemn pula Imam Bukhari ni ada hadis palsu pula. Mengingat siapa di Imam Bukhari? Tu Imam Bukhari bukan Haji Bukhari. Haji Bukhari boleh enggak muftikai. Kan? Haji Bukhari pemandu Grab, tak apa. Ini Imam Bukhari. Dia tak ada kerja lain, dia kan bawa Grab, dia hafal hadis saja. Hadis semua kerja dia. Kan? Ada pula boleh tikai ni. Soal akhirat tak boleh, kita tak boleh lawan orang dulu. Jadi ikut sudah orang lama, orang dulu, sebab mereka lebih dekat dengan Rasulullah. Jadi bila orang dulu dah ajar gitu, ikut sudahlah. Gitu nak. Jadi jangan kita pegang nak cerita tadi zaman salaf tadi, kurun 1, kurun 2, kurun 3. Zaman yang dipanggil salafus soleh ni, zaman yang ibadatnya kuat, zaman ni lah lahir imam-imam yang hebat-hebat. Contoh macam imam kita, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, semua imam-imam hebat tu lahir zaman tu. Sebab tu zaman tu panggil zaman salafus soleh, zaman orang hebat-hebat belaka. Tu. Jadi zaman tu mereka berpegang, bila jumpa ayat mutasyabihat, mereka tak takwil apa-apa pun. Mereka terus serah bulat-bulat pada Allah. Contoh bila bertembung ayat tadi, yadullahi fawqa aydihim. Memang yadun tu dengan makna tangan. Jadi orang pun tanya, ma makna yadullah? Apa tu makna tangan Allah? Maka orang zaman salafus soleh, ulama di zaman itu mengatakan, wallahu a'lam. Hanya Allah sahaja yang tahu. Aku tidak tahu. Stop setakat tu, tak dibahas, tak dibincang. Setakat tu saja, selesai. Itulah pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah yang ikut jalan namanya jalan salaf. Salaf mana? Kurun 1, kurun 2, kurun
3 Hijrah. Selepas tu masuk kurun keempat, sampailah ke kurun kita 14 ni. Zaman ini dipanggil zaman khalaf. Kenapa disebut zaman khalaf? Sebab dah banyak berlaku khilaf. Percanggahan dah macam-macam. Sebab apa banyak sangat berlaku percanggahan? Sebab Islam dah mula tersebar daripada kalangan orang bukan Arab. Dulu Islam ni duduk dalam Arab tu je. Jadi orang Arab dia mudah faham ayat Quran sebab bahasa dia sendiri. Tapi bila sampai ke orang ajam macam kita orang Melayu, macam mana nak faham ayat Al-Quran? Macam mana nak faham perkataan satu-satu perkataan Al-Quran tu? Tak payah jauh lah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak terjemah macam mana? Bi dengan memang makna dengan. Ismi nama Allah dengan nama Allah. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Sebab kalau ikutkan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia datang daripada perkataan yang sama. Rahimah, makna kasih. Jadi takkan 2 kali kasih dengan nama Allah yang kasih-kasih. Gitu. Jadi itulah datangnya ulama yang mahir. Maka mereka, Syekh Abdul Samad Al-Palembang nama dia. Dialah yang mula menterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim ke dalam kalam Melayu, dalam bahasa Melayu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani ataupun Maha Penyayang. Yang diguna pakai sampailah ke hari ini. Jadi setiap bahasa Arab tu perlu diterjemahkan. Jadi bila bertembung dengan ayat yadullah, tangan Allah, kepada golongan ajam yang bukan Arab, mereka mulalah orang cakap apa, terjemah sendiri. Terjemahlah kata yadun tu tangan ni lah macam ni. Akhirnya menjadi masalah. Akhirnya ulama berbincang fikir, ni tak boleh kita biar. Kalau kita biar, orang akan faham Allah tu bertangan. Maka datanglah ulama-ulama khalaf. Mereka mula mentakwil ayat Al-Quran. Itulah sejarah takwil ayat Al-Quran. Maka terhasillah kitab-kitab tafsir Al-Quran. Dia sebenarnya tak ada kitab terjemahan ni, tak ada. Sekarang ni baru muncul nama terjemahan. Asalnya tak ada. Macam mana nak terjemah ayat Allah? Tak boleh terjemah. Tapi ulama dia menggunakan perkataan tafsir. Tafsir bukan terjemah. Tafsir ni sangkaan kuat apa makna ayat tu. Macam tu. Dengan ilmu-ilmu mereka yang tinggilah. Sebab tu kitab tafsir selalunya tebal. Al-Quran nipis je, tapi tafsir lebih tebal. Kadang tafsir ni sampai berjilid-jilid. Sebab setiap satu ayat tu nak dihurai panjang lebar. Itu namanya tafsir Al-Quran. Maka terhasillah banyak-banyak kitab tafsir. Maka ulama mufassirin, ulama yang kerjanya menafsir ayat Quran, mula mentafsirkan, meletakkan takwil pada perkataan yadullah, tangan Allah itu, dengan ditakwilkan yadun tu tangan itu dengan makna kuasa. Barulah ditafsirkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tafsirnya kuasa Allah di atas kuasa mereka. Barulah orang tak lari faham. Kalau tidak, kekal dengan makna yadun tangan, bahaya. Takut orang faham Tuhan tu bertangan. Itu kerja ulama. Inilah peranan ulama. Ni kerja dia. Nah, akhirnya orang pun faham. Oh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu maksudnya kuasanya Allah. Sebab setiap satu perkataan tak semestinya maknanya satu. Betul tak? Macam kita kata, dengar kata petang semalam surau kita kaki tangan KKM datang nak cek kesihatan. Wih, awak dah kepala tak pergi sekali. Biul lah tu makna biul. Bila sebut kaki tangan, bukan kaki dengan tangan je pergi, itu zombie. Maksud kaki tangan tu staff, tapi perkataannya kaki tangan juga. Ada. Betul orang tanya pula, dah hang duduk tang mana ni? Hang duduk mana? Tak, saya berdiri. Taklah duduk mana? Tak berdiri. Memang makan sepak lah. Orang cakap duduk. Boleh faham duduk tu duduk. Duduk ni banyak mana? Ada tak makna duduk tu tempat tinggal? Bukan dengan makna duduk gini. Gitu. Jadi itu baru bahasa Melayu. Apatah lagi bahasa Arab. Bukan bahasa kita lagi. Kita tak mahir. Kan? Bahasa Melayu pun kadang-kadang kita pening. Kan? Itu bahasa Arab. Jadi ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Quran, yang ayat-ayatnya maknanya seolah-olah macam menyerupai Allah dengan makhluk, maka perlu ditakwil. Maka bila kita nak faham, tengok tafsirnya ulama yang muktabar. Jangan buat tafsir sendiri. Pakai tafsir mana ni? Aku pakai tafsir Emeraldi.
Meredi tak pernah dengar. Tu aku buat sendiri tu. Tu tak boleh pakai. Nah, itu bukan muktabar. Muktabar ni ulama yang telah disahihkan ilmu mereka itu memang benar. Macam Imam At-Tabari, kan? Apa namanya? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tu semua ulama-ulama besar tu. Ulama-ulama hebat yang mengarang kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abbas. Tu antara tafsir-tafsir lama. Kalau di peringkat kita di alam Melayu ni, tafsir Pimpinan Ar-Rahman paling popular, Syekh Abdullah Muhammad Basmih. Tu dia. Betul. Satu lagi tafsir Nurul Ihsan yang selalu orang mengaji kat pondok-pondok. Ini pakai tafsir ni untuk faham satu-satu ayat. Jangan buat faham sendiri. Buat faham sendiri tu yang kata Allah duduk di langit, Allah ada tangan. Sini masalah ni Wahabi ni. Lepas tu dia baca hadis pula. Dengar hadis kata Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Sepertiga malam ni maknanya tengah-tengah malam lah, pukul 2, pukul 3 Allah turun ke bumi. Sekali dengar macam nak percaya. Hadis ni betul, hadis ni sahih. Kita tak sangkal hadis ni. Tapi nak kena faham apa makna Nabi kata Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Adakah Allah turun betul, Allah duduk ke atas tu turun bawah begini? Adakah faham macam tu? Kalau faham macam tu, Ustaz Engku Ahmad Fazil dalam pertemuan kami hari tu, dia ceritakan. Dia kata kalaulah kita faham Allah tu turun ke langit bumi, makna Allah tak naik-naik dah duduk situ kat bumi tu bila-bila pun. Sebab apa? Sebab sepertiga malam tu sentiasa berlaku. Betul tak? Macam kita tadi maghrib. Ada tak negara belah lain sekarang maghrib? Nampak? Jadi maghrib tu setiap masa. Bumi ni pusing, subuh setiap masa, zuhur setiap masa, asar setiap masa, maghrib setiap masa, isyak setiap masa. Sebab apa? Sebab bumi berpusing. Kita tadi maghrib. Jadi bila bumi pusing, belah lain pula maghrib. Belah lain sana pula maghrib, sana pula maghrib. Serentak. Ada. Kita pula isyak, depa maghrib, kita subuh, depa isyak. Macam tu. Jadi kalau sepertiga, mana Allah tak naik dah, duduk situ je lah. Duduk di bumi tu je lah. Lepas tu kata Allah di langit pula, dah mana satu? Tu. Kita hujah dia pun balik. Dia kata, dah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kot. Pula dah. Mau main-main ni. Jadi rosak pemikiran tu. Maka hati-hati. Jangan golongan Wahabi. Sebab tu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang Allah wujud bila apa? Makan. Ingat makan. Ingat. Tapi betul lah tu. Makan tu makna tempat dalam bahasa Arab, bukan makan nasi no. Allah wujud bila makan artinya Allah ada tanpa tempat. Tidak bertempat di langit ke di bumi ke, tidak. Tapi yakin Allah ada. Tapi Allah duduk tak mana? Tak ada. Allah tak duduk-duduk tak mana. Sebab Allah tak memerlukan tempat. Kerana tempat itu makhluk. Allah tak perlukan makhluk. Makhluk yang perlukan Allah. Situ boleh. Jadi pegang kemas-kemas. Kam muttasil pada zat bermakna Allah zatnya tidak berbilang-bilang yang dalam bentuk bersambung-sambung. Macam tu. Tersusun-susun. Tidak sama sekali. Kemudian kita pergi yang kedua. Zat lagi, masih lagi kat zat, tapi yang kedua namanya kam munfasil. Lawan balik je. Muttasil bersambung, munfasil tidak bersambung ataupun berpisah ataupun terasing. Jadi zat Allah juga tidaklah zat yang terasing. Ada pula ni zat Allah A, ni zat Allah B. Ada dua zat Allah, mustahil. Akal tak boleh terima. Ataupun ada dua zat Tuhan. Ini pun Tuhan, ini pun Tuhan. Mana boleh, tak boleh. Mana ada Tuhan siang, Tuhan malam. Tapi ada tak mereka yang berpegang pada ni? Ada. Saya kerja dulu. Bos saya ni orang Cina lah, agama Buddha lah. Kan? Jadi bila masuk dia punya hari perayaan dia tu, dia tampal macam-macam dekat pejabat tu. Tulisan-tulisan Cina. Saya pun tak faham mana kita pandai baca. Satu dia tampal dekat pintu bos, pintu pejabat bos. Satu lagi pintu bilik air. Pintu bilik air pun tampal juga. Saya tanyalah, itu apa makna? Dia kata ini Tuhan jahat. Dia kata, Tuhan pun ada jahat. Dia jahat. Dia suka ambil duit orang. Dan sebab tu dia bubuh kat pintu tandas. Dia kata, datang kat pintu bos, ini Tuhan baiknya. Ini Tuhan sungai. Apa maksud sungai? Air.
Air mengalir, duit masuk ni kata. Duit masuk kat pejabat bos. Ni Tuhan baik, tu Tuhan jahat. Pula ada Tuhan baik jahat. Dah tak bergaduh Tuhan tu. Ni kan. Nah, kita pun tergelak lah. Kalau cuba kita cuba fahamkan mereka, takkan macam tu kot. Bukan kita menghina agama, tapi nak menegakkan yang hak. Cuba kita suruh mereka fikir. Afala ta'qilun, Allah kata, taklah kamu mahu berfikir? Cuba fikir betul-betul. Sebab tu yang biasanya ni dia orang ikut ajaran lama nenek moyang. Tapi yang jenis moden-moden ni, budak-budak keluar universiti apa semua ni, dia pun dah mula tak percaya. Sebab dia pun dah boleh fikir. Dia pun kata takkan kot. Tapi bila mereka keluar daripada agama Buddha mereka ataupun Hindu, mereka ada dua pilihan. Apa dia? Islam dan Kristian. Tapi kebanyakan mereka pergi kat Kristian. Kenapa? Kerana orang Islam tak buat kerja. Orang Kristian rajin buat kerja. Dia cepat tarik masuk agama dia, kepercayaan dia. Kita sayang. Kita nak tarik mereka macam mana kita sama kita pun bercakaran. Gaduh tak habis-habis, tak selesai-selesai. Tu masalahnya. Gitu. Jadi mustahil Tuhan ada 2, 3. Dan yang kata Tuhan PM tak boleh ada 1, 2, 3. Boleh tak? Dah berebut sangat, jadi kita gila-gila lah. PM belah siang, aku PM belah malam. Tak jadi huru hara negara. Jangan, tak boleh. Tak ada. Konon-konon sepakat, takkan sepakat macam tu. Dia takkan boleh jadinya. Tak. Sebab apa? Satgi kalau PM siang, dia nak lama sikit kerja dia. Dia kata, biarlah lama sikit. Mana boleh Haji? Aku malam nak masuk dah ni. Tak kira lah, aku overtime pula lah dia. Tak bergaduh situ. Begitu juga Tuhan. Mana boleh Tuhan sampai 2, 3? Mengarut. Tuhan satu je. Nak bawa kereta kena seorang je. Mana boleh seorang pegang steering, seorang pegang pedal minyak, seorang pegang brake, seorang tarik handbrake. Macam mana? Tak payah jauh, pergi depan tu golek habis masuk ke ni semak. Kan? Tak payah jauh. Sebab apa tak boleh nak mandu gitu. Walaupun dia sepakat macam mana pun. Okey, hang tekan minyak. Tiba-tiba lori depan, brake pula. Dan minyak macam mana? Tekan juga jadi hancur kereta tadi. Tu baru kereta dah kalau alam ni ada. Macam mana nak? Tuhan siang, Tuhan malam, gaduh. Nak siang ke nak malam ni? Jadi depa gaduh. Kita pun yang jadi makhluk ni, kejap siang, kejap malam. Kejap siang, kejap malam. Macam ni nak pergi kerja ke tak nak ni? Anak pening. Sebab tu dinamakan mengarut. Mengarut tu panggil mustahil. Akal tak boleh terima mengatakan Tuhan lebih daripada satu. Maka yakin, walaupun kita tak pernah tengok Tuhan, tak pernah jumpa Tuhan, tapi yakin Tuhan hanya satu sahaja. Itulah namanya Esa dari segi zatnya. Tu kam mutasil dan mufasil tu. Selesai. Boleh lagi tak ni? Ketepu dah. Masuk yang tengah tu lah, sifat. Sifat Allah ni kalau ikut nak cerita panjang, tapi saya ringkaskan. Sifat ni kita bayangkan sifat-sifat yang mudah sudahlah. Contoh melihat, mendengar, itu sifat Allah. Kan, sifat Tuhan. Jadi kita ambil contoh melihat. Kam mutasil pada sifat. Melihatnya Allah Ta'ala itu bukanlah dalam bentuk mutasil. Mutasil maknanya bersambung-sambung. Bersambung ni macam kita. Melihat kita ni bersambung dengan mata, dengan urat, dengan kanta, dengan itu, dengan ini. Kemudian pula kita belajar sains, entah betul entah tidak, tapi sains lah kata. Dia kata dalam ni sebenarnya terbalik. Kanta kita, dia tengok tu terbalik. Bila kanta tu pusing, masuk ke otak, baru dibetulkan balik. Macam ni kita pun pening. Kan ada kan belajar dalam buku sains dulu zaman sekolah. Dia kanta terbalik, dia terbalik kan. Tapi lajulah di proses dia. Tak adalah slow terbalik. Ada macam tu. Kan? Kita tengok tu sak masuk tu. Tu hebat Allah buat. Kan? Allah cipta. Tapi nak ceritanya, lemahnya penglihatan kita kerana penglihatan kita bersambung-sambung. Ada urat, ada itu, ada ini. Ada penglihatan Allah tak memerlukan segala-galanya itu. Tak memerlukan urat ke apa, tak ada. Itu sifat Allah. Sifat Allah tidak bersambung-sambung. Macam tu maksud dia. Dan lemahnya lagi kita nak melihat, kita memerlukan sesuatu yang lain. Apa dia? Nak melihat kena ada cahaya. Mata dia besar macam mana pun, mata besar bola tenis mata. Besar mata, tapi cahaya tak ada. Boleh melihat tak? Tak boleh melihat. Tangan sendiri tak nampak dah.
Tutup habis semua lampu. Mana nak nampak? Tangan sendiri tak nampak. Tak kata kawan kita, tangan kita tak nampak. Sebab apa? Sebab lemahnya kita. Walaupun ada mata, tapi memerlukan cahaya. Allah tak perlukan cahaya. Allah boleh melihat segala-galanya. Seekor semut berwarna hitam duduk di atas batu yang hitam pada malam yang sangat kelam. Allah nampak. Tak kata semut tu, dalam hati kita Allah nampak. Allah nampak ni dalam hati kita. Hati kita duduk kata, lamanya kuliah ustaz ni, bila nak habis? Contohlah. Contoh, tapi bukan sini, orang lain. Kan? Allah tahu, Allah nampak. Kan tak? Tu kam muttasil pada sifat. Yang kedua, kam munfasil. Munfasil maknanya yang berpisah, yang terasing. Jadi tak adalah sifat Allah tu ada sifat yang kedua yang bukan daripada Allah, tapi Allah yang lain pula. Mustahil. Nah, Allah ni berkuasa, tiba-tiba ada satu lagi sifat yang berkuasa juga, yang terasing. Tak ada. Hanya Allah saja berkuasa. Lain tak ada kuasa. Sebab tu kita semayang takbir, kita sebut benda Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar ni kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, ilmu alat, dipanggil isim itu isim tafdil. Isim tafdil ni maknanya melampaui. Kalau kabir maknanya besar, tapi kalau akbar maha besar. Apa makna maha besar tu? Bukan saiznya besar, bukan. Cari dia faham lah Allah ni obesity pula, bukan. Tapi makna akbar tu maknanya Allah lah segala-galanya. Yang maha besar, yang lain kecil belaka. Macam tu. Makna lain ni kecil. Apa kecil? Jawatan kecil, segala-gala kecil. PM ke-10 kecil, contoh. Polis kecil, penjara kecil, mahkamah, tak kira lah. Nak cerita mu jangan takut dengan makhluk, takut kepada Allah. Sebab Allah yang maha besar, lain kecil belaka. Maksud macam tu. Sebab tu bila kita masuk hutan, nampak binatang buas, apa ulama ajar kita? Azan, sebut Allahu Akbar, Allah maha besar. Supaya binatang tu tengok, oh Allah yang maha besar, aku cik, larilah dia. Tapi kalau dia tak lari, Ustaz, kita lah lari. Jangan tunggu lagi. Kan? Gitu. Tu dia. Tu maksud kam munfasil, tak ada sifat yang kedua. Selesai. Yang terakhir, yang ketiga, perbuatan af'al. Perbuatan kita tolak, tak ada perbuatan Allah yang dalam bentuk kam munfasil. Ada perbuatan yang kedua daripada perbuatan yang lain. Allah juga yang buat bumi, tiba-tiba ada sesuatu lain pun tolong buat bumi juga. Tak ada. Hanya Allah saja. Allah saja buat segala-gala ni. Tidak ada campur tangan mana-mana yang lain selain daripada Allah. Semua Allah yang buat. Ada. Tak adalah yang ni kita buat sama ke tak. Sebab tu ada satu istilah, nama dia mubasyarah dengan tawallud. Ni kita hurai dalam sikit lah, nak bagi tahqiq faham lagi. Mubasyarah ni berserta. Contoh makna mubasyarah begini, bergerak jari, bergerak cincin. Jadi kita nampak macam ada kerja sama. Jari bergerak, cincin pun bergerak. Kenapa cincin bergerak? Sebab jari bergerak. Jadi mungkin kita kata jari bergerak kerana Allah gerakkan, tapi cincin bergerak sebab jari yang bergerak. Kita kata begitu. Sebenarnya tidak. Dua-dua Allah yang gerakkan. Jari pun Allah gerakkan, cincin juga Allah juga yang gerakkan. Maka Allah boleh buat jari bergerak, cincin tak bergerak. Kita gerak jari, tiba cincin duduk situ. Apa hal ni? Tak payah apa hal. Tu kuasa Allah. Kita panggil magic. Itu bukan magic. Inilah kuasa Allah. Sebab setiap sesuatu semua dengan biiznillah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Pegang situ kemah-kemah. Sehelai daun, setiap helaian daun di seluruh dunia ni jatuh. Orang kata sebab angin, tapi Allah lah yang jatuhkan. Allah yang gerakkan angin, Allah juga yang jatuhkan daun. Allah boleh buat tak ada angin tapi daun jatuh juga. Atau Allah boleh buat angin kuat, daun tak jatuh-jatuh. Dah kuasa Allah. Dari segi sains je kita boleh kaji lah, tapi dari segi hakikat agama kita kena yakin ini semua kerja Allah. Dan memang pun akhirnya sains tak ada jawapan, melainkan jawapannya balik kepada akidah agama. Apa? Contoh, kita tanya sebab apa dia mati? Sebab jantung. Dan jantung hilang ke macam mana? Tak, jantung ada.
Kan? Orang hidup ada jantung tak? Ada. Mati ada tak jantung? Ada. Bukan operate-operate. Gimana jantung? Dan ada situ jantung. Tapi jantung tu tidak berdenyut. Jadi soalan, siapa yang mengepam jantung tu? Ke ada motor dalam tu? Macam mana jantung tu boleh duk dak sampai masa ajal mati, dia duk tapi tak dak. Kan? Macam mana boleh jadi begitu? Sains kajilah, profesor 18 kali PhD tak jumpa tak? Tak akan boleh jumpa sebab rendahnya ilmu kita. Allah lah segala-galanya. Ni kerja Allah. Allah lah yang menyebabkan jantung tu berdetak-detup. Allah jugalah yang memberhentikannya. Ada tu. Barulah yakin kuat kepada Allah. Ini macam-macam. Ngaji pondok nak makan apa? Dia tanya itu. Dia tadi tak yakin. Dia nampak dengan sebab sijil dia ada, barulah cerah masa depan. Tak ada sijil, tak ada masa depan. Ni semua benda yang boleh merosakkan akidah kita. Ada tak orang cakap, kalau tak ada duit mampuslah kita? Hati-hati cakap macam tu. Sebab seolah-olah kita bergantung dengan duit dalam hidup kita ni. Tak ada duit, kita hidup, mati kita. Kan? Siapa ajar tak ada duit mati? Tak ada duit hidup juga. Kita lahir dulu mana ada duit hidup. Orang gila lagi lah. Tak ada EPF, sok-sok, KSP, selip gaji tak ada. Hidup tak ada. Hidup kenyang nyanda makan. Perut buncit ni. Nak jalan, nak pergi macam mana? Hebat dia. Kan? Pergi kedai mana pun orang bagi makan. Nampak? Orang gila. Sebab tu kalau rasa duit tak ada nak makan, buat-buat gila. Kan? Aduh dah. Habis kamu pasal jadi tak ada perbuatan yang kedua. Perbuatan semuanya Allah. Jadi habis kita faham kelima-lima kam, barulah kita jelas faham itulah Allah Tuhanku yang Maha Esa. Itulah dia. Kan? Biasa tengok tak rumah belah-belah Terengganu, kat bahagian bumbung dia ada macam pasak tajam kat bumbung ujung dia tu. Saya hari tu ziarah baba-baba di Patani. Jadi saya tanya seorang baba ni, dia pakar sejarah. Baba Ismail bin Jasmid nama dia. Dia pakar sejarah kemelayuan ni, dia pandai bab-bab sejarah Melayu. Dia tanyalah, rumah ada pasak satu tu apa maksud? Orang panggil dia tunjuk langit. Dia tanya tu apa benda? Dia kata falsafah dia nak mengatakan Tuhan yang Maha Esa satu. Itu satu tu. Kita kan ambil gambar satu. Ingatkan sebab maksudnya Tuhan yang Maha Esa, tak isteri satu. Kan? Jadi itu maksud dia. Maknanya Melayu tu ada sifat keislaman dia. Sampai ke rumah pun menunjukkan bahawa akidahnya kukuh. Inilah Cong aku bukan nak kutuk agama hang apa, tapi cuma aku nak cuba hang fikir dengan kewarasan akal hang. Hang fikir betul ke itu Tuhan? Itu patung Tuhan ke? Mana you dapat dia? Mana you jumpa dia? Saya beli. Tuhan boleh beli ke? You jangan cakap ni, tak. Saya suruh you fikir. Takkan itu Tuhan? You bagi itu buah 5, buah 5 kan baik, you bagi saya makan. Dia mana makan? You bagi makan Tuhan, patut Tuhan bagi you makan. Lama-lama dia ni fikir, ada betul yo, dia kata. Ada betul itu masuk Habis Tuhan siapa? Dia tanya. Tuhan siapa? InsyaAllah. Ni Tuhan kita Allah yang berkuasa pada seluruh alam. Dialah yang bagi kita rezeki, bagi kita makan minum. Dapat masuk. Kan? Jadilah nama Ahmad Chong. Tu kita nak tarik mereka tu. Contoh gitu. Apa dah tadi? Bahagian mustahil dah. Yang terakhir dalilnya, bukti bahawa Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wa ilahukum ilahu wahid, Allah sebut dalam Quran. Dan bermulalah Tuhan kamu itu Tuhan yang wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Gitu. Jadi inilah pelajaran kita. Moga-moga pada malam ini kita tak membazirkan masa kita dengan sesuatu yang sia-sia. Walaupun dalam kuliah ni kita buat joke sikit-sikit, tapi tetap kita mendapat ilmunya, supaya kita faham bahawa barulah tersemat akidah kita kemas, keyakinan kita kuat hanya kepada Allah.
tidak pada yang lain. Cari duit tak salah, tapi jangan bertuhankan duit. InsyaAllah kalau itu kita dapat amalkan, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dunia selamat daripada kesesatan, akhirat selamat daripada azab api neraka, insyaAllah. Jadi sebelum saya tutup majlis kuliah kita ni, dan kita akan sambung nanti sifat seterusnya, iaitu sifat yang ketujuh, kudrat. Nanti kita akan masuk kudrat pula, insyaAllah. Jadi sebelum saya tutup ni, saya nak maklumkan, saya dengan beberapa sahabat saya, tim saya lah, kita ada menyediakan servis perkhidmatan badal haji. Jadi kalau ada di antara kita, ahli keluarga kita atau sahabat handai kita yang sudah pun meninggal dunia, tapi masa hidup dia tak sempat mengerjakan haji, maka saya insyaAllah boleh bantu untuk menyelesaikan badal haji dia. Sebab kita ada sahabat-sahabat kita yang ada di sana, dan nanti bulan-bulan Zulhijjah ni boleh mereka tolong badalkan, buatkan. Kosnya 3,500 sahaja. Orang kata mahalnya Ustaz, ada saya dengar tu 1,500 je. Bukan saya kata tu tak betul, tapi takut tak betul. Bukan saya kata tak betul, tapi takut. Sebab apa? Sebab ada setengah tu dia ambil 10 nama, tapi yang buat seorang. Dia buat grouping. Mana boleh? Dia kena satu orang untuk satu nama. Tu yang betulnya. Seorang boleh badal seorang nama sahaja. Dia buat grouping. Yang buat grouping tu satu hal, ada lebih parah lagi. Dia ambil nama, tapi dia tak buat pun haji. Dia tidur kat hotel aja. Tidur terbongkang, pergi tak juga. Ni jahat. Ambil duit orang, duit haram lah jadi begitu. Tak buat upah haji tu. Tapi yang ni insya-Allah, ini geng kami, tim kami kenal. Jadi kami berikan kepercayaan, bagi kat dia sebagai upah dia. Orang cakap kenapa mahal? Sebab kerja haji bukan kerja yang ringan. Kadang nak bayar bilik hotel dia sama, pengangkutan dia sama, lepas tu letih, upah letih dia tu. Sebab penat, nak kena mabit di Mina lah, apa macam-macam lah. Jadi kita bagilah lebih sikit. Kadang-kadang mereka yang kat sana tu pelajar-pelajar kita yang mengaji di sana. Jadi bagilah sikit duit poket. Jadi ini yang kerjasama yang kita buat. Jadi kalau ada siapa yang nak selesaikan badal haji untuk arwah keluarga dia ke atau sahabat dia, boleh sampaikan, dan boleh inilah berhubung dengan saya. Boleh ambil nombor telefon saya dengan pengurusi pun tak apa, ataupun anak murid saya pun tak apa. Jadi insya-Allah. Jadi inilah kita pakat-pakat membantu dalam menyelesaikan kerja-kerja ibadat kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.